Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama dengan saya untuk kali ini, tahniah saya ucapkan kepada anda semua yang mengikuti kursus pra perkahwinan Islam anjuran Jabatan Agama Islam Selangor secara dalam talian. Apa khabar semua bakal-bakal pengantin? Muka ceria, alhamdulillah. Bersama dengan saya pada kali ini kita akan membincangkan tajuk pembubaran perkahwinan. Sekarang belum kahwin kan? Nanti dah kahwin, mungkin akan ada timbul berbagai-bagai isu. Yalah, kadang-kadang kita sebelum kahwin ni semua indah, tapi lepas kahwin baru kita mengetahui pasangan masing-masing, dan di sana ada beberapa perkara yang akhirnya menyebabkan perkahwinan itu tidak dapat bertahan, justru berlakulah pembubaran perkahwinan. Kita akan bersama kali ini untuk membincangkan 5 perkara yang menyebabkan perkahwinan itu terbubar. Apabila berlaku salah satu daripada 5 perkara ini, bererti perkahwinan antara Adam dengan Hawa, misal contoh ya, Adam dengan Hawa dibubarkan perkahwinan mereka. Okey, kali ini saya akan membincangkan bersama dengan anda semua tentang 5 perkara yang menyebabkan perkahwinan pasangan itu dibubarkan. Yang pertama disebut sebagai talak biasa. Yang kedua, talak ta'liq. Yang ketiga, khulu ataupun khul. Yang keempat, fasah. Dan yang kelima, li'an. Apabila berlaku salah satu daripada 5 perkara ini, bererti hubungan suami isteri, ikatan perkahwinan antara Adam dengan Hawa ini terbubar. Ada yang bubar melalui li'an, tapi jarang-jarang sangat berlaku. Ada yang terbubar melalui fasah. Ada yang bubar melalui khul, ada yang bubar melalui talak biasa ataupun perceraian. Ada yang terbubar melalui talak ataupun perceraian biasa, ada yang terbubar melalui talak ta'liq. Baik, kita akan tengok satu persatu. Ialah mula-mula kahwin semua okey, tapi lepas kahwin kita tengok berbagai-bagai faktor timbul dalam rumah tangga. Ada sebab kurang penghayatan agama, ada disebabkan masalah ekonomi, ada disebabkan masalah komunikasi, maki hamun, dera, pukul dan sebagainya. Panggilan-panggilan manja semua dah hilang. Sebelum kahwin panggil sayang, yang, di, baby. Bila dah kahwin semua binatang keluar. Penyudahnya ba. Ini biasa berlaku. Alright adik kakak, yang pertama kita nak bincang berkaitan dengan talak. Talak ni apa? Dari segi bahasanya ialah melepaskan ikatan, dilepaskan balik ikatan perkahwinan antara Adam dengan Hawa. Dari segi istilah syarak ialah melepaskan ikatan perkahwinan dengan guna lafaz cerai ataupun lafaz talak ataupun lafaz seumpamanya oleh siapa? Oleh suami kepada isteri. Contohnya suami dia kata, aku ceraikan engkau, ataupun suami sebut, wahai Fatimah, aku talakkan engkau. Bererti apabila suami dia lafazkan cerai itu dengan menggunakan perkataan talak ataupun cerai kepada isterinya, maka berlakulah talak. Dan lafaz talak ni dia ada 2. Satu lafaz yang soreh, yang jelas, dia guna perkataan talak ataupun guna perkataan cerai. Yang kedua, dia guna perkataan yang disebut sebagai lafaz kinayah, lafaz sindiran. Aku dengan engkau dah tak ada apa-apa lagi. Kita bebas. Aku bebaskan engkau. Kau baliklah berambus rumah mak ayah kau. Ini di antara lafaz-lafaz ataupun perkataan-perkataan yang menunjukkan perceraian. Bagi perkataan yang nyata, yang soreh, bila suami sebut, aku ceraikan kau, aku talakkan kau dengan talak 2, sama ada niat ataupun tak ada niat ataupun gurauan pun, maka jatuh talak. Kena jaga, hati-hati. Adapun lafaz sindiran, lafaz kinayah, jika suami menyebut perkataan itu dan
dia berniat menceraikan isteri, maka jatuh talak. Tapi kalau tak niat menceraikan isteri, tidaklah jatuh talaknya. Okey, itu berkaitan dengan talak. Okey, boleh faham ya berkaitan dengan talak tadi. Dan talak ini jangan mudah-mudah dilafaz oleh suami kepada isteri. Tetapi kadang-kadang ada di kalangan pasangan yang terlafaz dalam keadaan marah ataupun bergaduh-bergaduh dekat rumah, terus dia lafaz. Artinya suami jika sekiranya telah melafazkan perkataan talak itu kepada isterinya, dia telah melanggar satu kesalahan enactment undang-undang keluarga kerana menceraikan isteri di luar dan tanpa kebenaran mahkamah. Apapun, kalau nak bercerai, jangan ceraikan terus isteri. Bincang dulu, sabar, dan kalau memang nak bercerai juga, pergilah ke mahkamah untuk daftarkan permohonan untuk bercerai. Habis itu Ustaz, saya dah memang terlafaz malam tadi, gaduh-gaduh, saya terus lafaz. Bererti tuan perlu untuk hadir ke mahkamah untuk membuat pengesahan lafaz cerai yang telah berlaku di luar dan tanpa kebenaran mahkamah. Itu yang pertama. Yang kedua, talak ta'liq. Talak ta'liq ialah perceraian ataupun lafaz cerai oleh suami yang dikaitkan dengan sesuatu perkara. Banyak berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang bila bergaduh pasal telefon, kalau kau baca lagi SMS dalam telefon aku ni, aku ceraikan kau dengan talak 2. Banyak berlaku. Kadang-kadang dia warning pada isteri dia, kau masak lagi patin gulai tempoyak, aku ceraikan kau. Bererti suami telah melafazkan cerai dan dikaitkan dengan sesuatu perkara. Apabila perkara itu berlaku, maka berlakulah talak. Kalau tidak berlaku talak. Dan ta'liq ini dia tak boleh tarik balik. Bila dah sebut, dia tidak boleh tarik balik. Dan ta'liq itu hidup. Kalau hari ini tak langgar, tak jatuh talak. Esok tak langgar, tak jatuh talak. Lusa tak langgar, tak jatuh talak. Bulan depan langgar, ta'liq, maka dari sudut hukumnya jatuhlah talaknya. Kalau berlaku begitu, macam mana nak buat? Sama juga, kena hadir dan laporkan ke mahkamah untuk buat pengesahan telah berlaku pelanggaran ta'liq yang boleh mengakibatkan terbubarnya perkahwinan satu-satu pasangan itu. Okey, itu yang nombor 2. Kita tengok yang nombor 3 pula. Jom. Alright, yang nombor 3 ialah khulu ataupun khul. Itu yang nombor 3, iaitulah tebus talak. Tapi sebelum saya bincangkan yang nombor 3 ni, saya nak sebut juga berkaitan dengan 2 perkara yang telah saya sebut tadi, iaitulah talak biasa dan juga talak ta'liq. Bagi kedua-dua ini, dia merupakan talak raj'i, talak yang boleh rujuk jika sekiranya talak yang dijatuhkan itu talak 1 ataupun talak 2. Ataupun pelanggaran ta'liq itu adalah perceraian buat kali pertama dan juga kali kedua. 2 perkara tersebut yang telah saya nyatakan tadi adalah talak raj'i. Talak yang suami boleh rujuk isterinya dalam tempoh iddah. Tempoh iddah apa pula ni Ustaz? Tempoh iddah ialah tempoh menunggu. Untuk suami fikir nak baik semula ke tidak. Ataupun tempoh iddah ini juga dikira tempoh menunggu untuk isterinya boleh berkahwin dengan lelaki lain. Ini disebut sebagai iddah. 2 talak tadi, kalau talak 1, talak 2 ataupun kali pertama, kali kedua berlaku pelanggaran ta'liq, perceraian secara ta'liq, maka kedua-dua itu adalah merupakan talak raj'i, talak yang boleh dirujuk. Katalah tiba-tiba suami nak rujuk balik, maka suami boleh lafaz kepada isteri. Nak rujuk macam mana? Aku rujuk engkau semula sebagai isteriku, ataupun I rujuk you balik. Bolehlah, cakaplah. Ikut bahasa masing-masing lah. Kawin rujuk demo semula, boleh juga. Tak kisahlah.
Gunalah perkataan apa yang menunjukkan suami rujuk akan isterinya. Dan rujuk ini juga ada lafaz yang soreh dan juga lafaz kinayah. Lafaz yang soreh ialah dia sebut secara direct, aku rujuk engkau semula. Kalau kinayah tu, contohnya suami sebut kepada isteri, engkau halal semula bagi aku. Dengan niat dia rujuk isterinya, berlakulah rujuk. Okey, itu dua perkara. Kita pergi yang ketiga yang saya sebut tadi, iaitulah talak ataupun pembubaran perkahwinan melalui khul ataupun tebus talak. Tebus talak ialah perceraian dengan bayaran ataupun harta yang dipersetujui antara suami dengan isteri. Dua-dua nak bercerai tapi dengan bayaran. Contoh, isteri dia kata, ceraikan saya dengan bayaran RM1,000 dan suaminya menerima dengan lafaz, saya ceraikan awak dengan bayaran RM1,000. Soalnya, siapa yang bayar? Yang bayar ialah isteri. Isteri bayar kepada suami dan suami berlafaz ceraikan isterinya dengan bayaran. Maka berlakulah talak khul ataupun berlakulah khul. Maka berlakulah khul ataupun tebus talak. Implikasi daripada khul ini ialah suami tak boleh rujuk kepada isterinya walaupun itu kali pertama mereka bercerai ataupun terbubarnya perkahwinan mereka. Sebab apa? Sebab telah dibayar kepada suami. Maka suami tidak ada hak untuk rujuk semula isterinya walaupun dalam tempoh iddah. Dan kalau pasangan ni tiba-tiba nak berbaik semula untuk hidup semula sebagai suami isteri, mereka mesti akad nikah baru dan ada mas kahwin yang baru. Ini implikasi daripada khul. Dan khul ini juga dia akan mengurangkan bilangan talak. Artinya sebelum ni dia tak pernah bercerai, lalu bubar perkahwinan melalui khul, kemudian akad nikah semula sebagai suami isteri. Dengan akad nikah yang baru itu, suami cuma ada tinggal baki 2 talak sahaja lagi. Ingat, jangan main-main, berhati-hati dengan talak. Dah berapa? 3 kan? Yang keempat, iaitulah pembubaran perkahwinan melalui fasakh. Fasakhnya apa? Fasakh ni ialah pembubaran perkahwinan disebabkan oleh sesuatu hal yang diharuskan oleh hukum syarak, dan kuasa untuk membubarkan itu adalah kuasa mahkamah syariah. Pasangan ini berkahwin, kemudian ada sesuatu hal yang hukum syarak haruskan perkahwinan mereka dibubarkan, dan kuasa untuk membubarkan itu adalah kuasa mahkamah syariah, kuasa hakim. Bukan saja-saja, ada beberapa perkara ataupun ada hal-hal yang membolehkan pasangan itu ada beberapa hal ataupun ada beberapa perkara yang membolehkan pasangan mohon untuk membubarkan perkahwinan mereka melalui fasakh. Antaranya, contoh, suami menghilangkan diri selama 1 tahun ataupun lebih, ataupun isteri yang menghilangkan diri, lalu suami memfailkan ke mahkamah mohon untuk bubarkan perkahwinan melalui fasakh. Ataupun suami atau isteri dipenjarakan selama 3 tahun atau lebih, ataupun suami ataupun isteri tidak menunaikan nafkah batin selama 1 tahun ataupun lebih, ataupun suami isteri gila selama 2 tahun atau mengidap penyakit-penyakit yang berjangkit. Okey, yang seterusnya, contohnya berlaku sesuatu yang menghalang persetubuhan. Contohnya suami mati pucuk, ataupun isteri dalam kitab fiqh disebut al-qurnu dan juga ar-ratku, tumbuh daging lebih ataupun tulang lebih yang menutupi faras isteri, boleh mohon untuk fasakh. Ataupun pasangan ini, suami ataupun isteri menganiaya pasangan, ataupun suami ataupun isteri murtad, ataupun suami isteri dianggap mati, hilang, contoh dalam nahas MS370 misalnya, contoh tak tahu entah ke mana, ataupun suami cuai memberi nafkah kepada isteri. Dalam bab nafkah, suami cuai memberi nafkah kepada isteri 3 bulan berturut-turut ataupun lebih, ataupun isteri itu dikahwini oleh suaminya sebelum isteri mencapai usia baligh.
Perkara-perkara ini boleh dikemukakan dan dibawa ke mahkamah dan mohon untuk dibubarkan perkahwinan itu melalui fasakh, dan hakim akan bicarakan kes tersebut. Jika sekiranya kuat dan betul sabit sebagaimana yang diadukan dan dimohon oleh pemohon, maka pasangan itu boleh dibubarkan dengan kuasa mahkamah syariah melalui fasakh. Apabila berlaku fasakh, maka terbubarlah ikatan perkahwinan antara Adam dan Hawa tersebut. Okey, 4 perkara dah kita bincang. Kita tengok yang kelima lepas ini. Yang kelima yang saya nak bincangkan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah li'an. Li'an juga merupakan salah satu daripada pembubaran perkahwinan. Walau bagaimanapun, li'an ni sangat jarang-jarang berlaku. Apa dia li'an? Li'an ialah sumpah suami apabila dia menuduh isterinya melakukan zina tapi suami ni tak ada saksi, ataupun suami menafikan kandungan isterinya daripada benihnya. Isteri dia mengandung, suami dia kata ini bukan benih saya dah, ini benih orang lain dah. Dan isterinya pula bersumpah dan menafikan tuduhan suaminya. Apabila ianya berlaku, maka berlakulah li'an. Dan implikasi daripada li'an ini ialah pasangan ini akan dibubarkan ataupun difarakkan buat selama-lamanya sampai mati. Pasangan Adam dan Hawa ini tidak boleh berkahwin semula. Ini implikasi li'an. Dan anak yang lahir itu akan dinasabkan kepada ibu ataupun kepada si isteri, dan isteri hendaklah beredah tetapi tidak layak untuk mendapat nafkah dan tempat tinggal sepanjang tempoh edah. Walau bagaimanapun, tuduhan-tuduhan tersebut dan sumpah li'an ini bukan buat kat rumah, bukan buat kat pejabat. Dia mesti dilakukan di dalam mahkamah. Pengurusan li'an dalam mahkamah. Suami dan juga isteri menggunakan lafaz sumpah. Antaranya contohnya, asyhadu billahi, aku menyaksikan, aku bersaksi dengan nama Allah, isteri saya ini telah berzina dengan lelaki lain. Dia ulang 4 kali tuduhan tersebut. Dia ulang 4 kali. Kali kelima, melaknat diri jika sekiranya tuduhannya dusta. Isterinya juga boleh bersumpah dan menafikan tuduhan suaminya juga 4 kali. Dan kali kelima, dia melaknat diri jika sekiranya tuduhan suaminya benar dan dia dusta. Apabila li'an ini berlaku, apabila sumpah li'an ini berlaku, maka pasangan ini dibubarkan dan terbubar selama-lamanya sampai mati. Tak boleh nak kahwin semula. Ini implikasi daripada li'an. Dengan sebab tu, li'an ini antara perkara yang sangat jarang-jarang berlaku. Bukan tak berlaku, ada berlaku, tapi jarang-jarang. Sangat sikit. Okey, ini adalah 5 perkara yang telah kita bincangkan berkaitan dengan talak ataupun berkaitan dengan pembubaran perkahwinan. Saya ulang balik. Yang pertama talak, yang kedua ta'liq, yang ketiga khul, yang keempat fasakh, dan yang kelima li'an. Berlaku salah satu daripada 5 perkara ini, maka terbubarlah ikatan perkahwinan antara Adam dan juga Hawa tersebut. Dan talak ni, kalau talak 1, talak 2 boleh rujuk. Tapi kalau jatuh talak 3, pasangan tak boleh rujuk. Melainkan apabila telah tamat edah isteri, isteri berkahwin dengan lelaki lain. Bukan sahaja berkahwin dengan lelaki lain, bahkan berlaku persetubuhan antara isteri dengan suami baru tersebut. Kemudian berlaku pula perceraian antara isteri dengan suami baru tersebut. Setelah berlaku perceraian, sama ada cerai biasa ataupun dengan berlaku kematian. Kemudian yang kelima, isteri habis edah daripada perceraian tersebut, barulah si suami yang menceraikan isteri dengan talak 3 tersebut boleh berkahwin semula dengan bekas isterinya tersebut. Itu talak 3. Dan kemudian
adapun fasakh, adapun khul, walaupun berlaku pembubaran, walaupun dalam tempoh iddah, suami tidak boleh rujuk akan isterinya. Apabila berlaku talak khul ataupun fasakh, walaupun dalam tempoh iddah, suami tak boleh nak rujuk semula akan isterinya. Tapi kalau mereka masing-masing nak berbaik semula, nak hidup sebagai suami isteri, maka mereka mesti akad nikah baru untuk menghalalkan semula hubungan mereka sebagai suami isteri. Adapun li'an, sampai bila-bila pasangan tidak boleh hidup semula sebagai suami isteri. Itu 5 perkara yang kita bincangkan berkaitan dengan pembubaran perkahwinan. Justru saya harap mudah-mudahan anda semua dapat mengambil iktibar dan juga pengajaran. Jagalah hubungan, kemesraan, kasih sayang antara suami dan isteri setelah berumah tangga nanti, bahawa ianya mengikut jalan-jalan yang dilandaskan oleh syarak. Siru ala barakatillah. Dan ingat ayat yang selalu disebut til jannah, nak bawa sampai ke syurga. Jangan sampai bercerai-berai, jangan bermain-main dengan talak, jangan suka-suka, jangan senang-senang berlafaz talak. Sebaliknya, banyakkan bersabar. Asam garam dalam kehidupan sangat mencabar. Dan saya doakan mudah-mudahan anda semua bahagia kekal selama-lamanya. Berkaitan dengan talak ini, perlu untuk kita fahami bahawa walaupun ianya dibolehkan, tetapi talak ataupun ceraikan isteri dalam keadaan tidak ada sebab, saja-saja nak ceraikan, adalah sesuatu yang tidak disukai oleh syarak. Allah Ta'ala benci. Nabi SAW sebut abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara yang halal tapi Allah Ta'ala tak suka, syarak benci, ialah talak, menceraikan isteri ataupun bercerai-berai. Sebab dia membawa implikasi yang sangat besar dalam kehidupan. Walau bagaimanapun, Islam dia ada jalan penyelesaian. Apabila rumah tangga itu sememangnya tidak dapat untuk dipertahankan, maka pasangan ada jalan untuk mohon ataupun untuk bubarkan perkahwinan. Walau bagaimanapun, patuhilah undang-undang. Jangan sesuka hati menceraikan isteri, jangan sesuka hati lafaz talak, jangan suka bermain-main dengan perkataan talak ataupun cerai. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada anda semua yang mengikuti kursus pra perkahwinan anjuran Jaiz ini. Mudah-mudahan anda semua dipermudahkan urusan untuk berumah tangga. Assalamualaikum. Mohon maaf daripada saya.